العالمين ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur pada Allah Taala. Kita sambung pengajian kita pada petang ni, sambungan daripada tafsir harfiah surah An-Nazi'at, juzuk amma. Hari ini hari Khamis 20 hari bulan 8. Pengajian pukul 3 Alhamdulillah. Ini sambungan ayat yang ke-6 daripada surah An-Nazi'at. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah يقولون أئنا لمردودون في الحافرة صدق الله العظيم. Yauma maknanya apa ibu ayah? Yauma maknanya hari. Yauma maknanya hari. Yauma tarjufur rajifah. Okey. Tarjufu itu adalah fi'il mudhari. Tarjufu adalah fi'il mudhari' yang datang daripada fi'il madhinya rajafa. Fi'il madhinya rajafa. Fi'il mudhari'nya yarjufu. Yarjufu. Rajafa yarjufu. Jadi rajafa yarjufu. Kalau kita belajar dalam pertama, ilmu sorof, rajafa yarjufu adalah daripada sulasi mujarrad. Fi'il madhi yang 3 huruf semata-mata. Rajafa. Apa dia makna rajafa tu? Rajafa yarjufu tu apa? Rajafa yarjufu maknanya goncangan yang sangat dahsyat. Rajafa yarjufu maksudnya goncangan yang sangat dahsyat, bukan goncangan yang biasa-biasa. Guncangan yang sangat dahsyat, yang sangat-sangat menakutkan. Apa yang ibu ayah yang diguncang adalah seluruh maya pada ini. Seluruh alam semesta termasuklah bumi. Planet bumi ini hanyalah satu bahagian kecil daripada seluruh alam semesta ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada langit pertama hinggalah langit yang ketujuh. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya pada hari itu hancur. Bumi ni bumi nak bandingkan dengan planet-planet lain, bumi ni sangat-sangat kecil. Dibandingkan bumi dengan langit pertama sahaja pun, bumi ni umpama sebentuk cincin. Langit pertama saja, langit yang paling dekat dengan kita ni, langit pertama ni seperti padang pasir yang sangat luas. Sangat-sangat kecil bumi yang kita duduk sekarang. Bayangkan seluruh alam semesta hancur, langit tu dilipat. Bayangkan langit tu digulung oleh Allah Ta'ala. Hingga bila langit tu digulung, bintang-bintang pun akan berguguran habis. Antara yang jatuh ke atas muka bumi ni ibu ayah. Apa yang berlaku? Kehancuran muka bumi. Ibu ayah, kita tengok video yang meletup dekat Beirut tu kan. Yang meletup kat Beirut tu, apa jadi? Ibu ayah tengok sangat menakutkan kan. Bayangkan macam kita tengok letupan nuklear tu. Letupan bom atom kan, saya dah cerita hari tu kan. Bahkan ada yang kata kalau orang yang duduk betul-betul dekat dengan bom tu, letupan tu, boleh jadi dia hancur macam debu jadinya. Bayangkan ketika itu macam mana nak cam mayat tu macam mana. Ibu ayah, nanti pada hari kiamat nanti, ketika mana tiupan sangkakala yang pertama, hancur lebur muka bumi ini, hancur habis. Bayangkan ibu ayah, gunung ganang yang keras yang jadi pasak bumi itu, dia jadi lebih hancur, lebih halus daripada tepung yang diayak. Tepung dah halus dah, diayak lagi tepung tu jadi lebih halus. Dunia ataupun gunung yang hancur pada hari itu, halus dia lebih halus daripada tepung yang diayak.
Bayangkan betapa hancurnya keadaan pada ketika itu. Maka yauma pada hari tarjufu ar-rajifah. Jadi tarjufu itu maksudnya tergoncang ataupun digoncang. Ar-rajifah, goncangan. Jadi Ibu Ayah nak tahu terjemah Ibu Ayah apa dia? Yauma tarjufur rajifah. Apa terjemah Ibu Ayah? Ada tetamu Ibu Nurhayati tak apa, insya-Allah. Tak apa, tak apa. Okey. Apa terjemah Ibu Ayah? Yauma tarjufur rajifah. Apa terjemah Ibu Ayah? Apa terjemah yauma tarjufu ar-rajifah? Terjemah Quran Ibu Ayah apa dia? Boleh ibu-ibu kongsikan terjemah Ibu Ayah? Yauma hari bergoncang saja Ibu Hashimah bagi terjemah ayat penuh. Ibu Maimunah pada hari bergoncang goncangan pertama. Okey, cantik. Okey. Pada hari berlakunya tiupan pertama yang menggoncangkan alam. Okey, betul. Masya Allah Kak Azliza. Okey, yang lain? Macam mana terjemah yang lain? Kita nak tengok. Macam mana terjemah yang lain? Pada hari ketika bergoncang goncangan pertama. Okey, tak apa. Jadi Ibu Ayah, yang pentingnya macam saya kata tadi, rajafa yarjufu ada maksud bergoncang kan? Ada maksud bergoncang. Bergoncang bukan goncangan biasa, goncangan yang luar biasa yang sangat dahsyat. Maka yauma pada hari bergoncangnya ar-rajifah oleh yang bergoncang. Apa yang bergoncang tu? Ar-rajifah terjemahnya yang bergoncang. Apa yang bergoncang? Tarjufu bergoncang, bergoncanglah yang bergoncang. Apa yang bergoncang tu Ibu ya? Seluruh maya pada ni lah. Bumi, apa dalam tafsir beritahu, ay hina tataharraku al-ardu wa tattaribu al-jibal. Apa yang bergoncang tu? Bumi, gunung ganang, semuanya bergoncang. Okey, jelas Ibu ya. Jadi tarjufu bergoncang. Apa yang bergoncang? Ar-rajifah. Ar-rajifah Ar-rajifah kita boleh terjemah ar-rajifah goncangan yang pertama. Ar-rajifah nama goncangan yang pertama. Ulama bagi tahu Ibu ya apa dia? Ar-rajifah qila ar-rajifah hiya an-nafhatu al-ula yamutu biha jami'ul khalaiq. Apa dia maksud ar-rajifah? Ar-rajifah adalah goncangan pertama ataupun tiupan sangkakala yang pertama yang menyebabkan semua makhluk mati. Waalaikumsalam Ibu Asimah, tak apa. Yang menyebabkan semua makhluk mati. Okey. Jadi boleh goncangan pertama namanya ar-rajifah. Seulang balik, yauma pada hari tarjufu bergoncanglah ar-rajifah. Ar-rajifah ni kita boleh terjemah goncangan yang pertama. Ketika bergoncangnya goncangan yang pertama. Boleh boleh insya-Allah ya. Seulang balik, yauma pada hari tarjufu bergoncangnya, bergoncang yang sangat kuat. Apa yang bergoncang? Ar-rajifatu, goncangan pertama. Ibu ayah, kenapa dibaca tarjufu? Tadi rajafa yarjufu. Kenapa dibaca tarjufu Ibu ayah? Cuba tengok. Kenapa dibaca tarjufu? Kita baru belajar sebelum ni. Kita panggil sebagai fa'il. Tarjufu fi'il mudhari' Ibu ayah kan? Ibu ayah, fi'il mesti ada apa? Setiap fi'il, kata kerja, fi'il mesti ada apa? Cuba jawab. Setiap fi'il mesti ada. Kita kena ulang-ulang ni. Fa'il, betul ke Asliza? Setiap fi'il mesti ada fa'il. Okey, maka fi'il kena ikut fa'il. Apa yang bergoncang sekarang? Ar-rajifatu. Yang bergoncang adalah ar-rajifatu. Goncangan pertama. Okey boy, ar-rajifatu tu fa'il kepada tarjufu. Sekarang ni fa'ilnya muzakkar ke muannas? Fa'ilnya muzakkar ke muannas? Muannas Ibu Rusyati, betul ya? Ar-rajifatu muannas. Apa tanda dia muannas Ibu ayah? Apa tanda ar-rajifatu tu muannas? Apa tandanya? Ada apa pada ar-rajifatu tu menyebabkan ibu kata dia muannas? Betul, ada ta marbutah. Oleh kerana fa'ilnya muannas dengan alamat ada ta marbutah, alamat muannasnya, maka Ibu ayah kalau didahului fi'il, fi'il tu kena ikut muannas juga. Maka kita tak baca yauma yarjufu, kita baca yauma tarjufu. Sekarang ni Ibu ayah tengok, pertama sekali ingat ya, rajafa yarjufu maksudnya goncangan yang sangat dahsyat. Faham tu dulu. Kemudian tengok,
Rajafa yarjufu. Yarjufu fi'il mudhari'. Tetapi di sini dibaca tarjufu. Kenapa dibaca tarjufu? Kerana fa'ilnya muannas. Ar-rajifah. Apa pula ar-rajifah? Ar-rajifah adalah nama kepada tiupan sangkakala yang pertama, dipanggil ar-rajifah. Apa ar-rajifah? Goncangan yang sangat dahsyat, iaitu sangkakala yang pertama. Jelas ibu ayah semua insya-Allah? Ayat pertama, ayat ke-6 ni jelas tak insya-Allah? Jelas? Okey. Sekarang ni saya baca tafsiran dia. Okey. Yauma tarjufur rajifah. Ini tafsiran sekejap ya. Okey. Sebelum tu kita kena baca dulu tatba'uha ar-radifah dulu. Tatba'uha ar-radifah. Tengok dulu pada tatba'uha tu. Tatba'u. Okey, dalam bahasa Arab kita ada fi'il taba'a yatba'u. Okey, saya cek dulu. Taba'a ke tabi'a? Saya pun tak ingat. Kita cek dulu dekat kamus taba'a ke tabi'a. Sekejap ya. Saya cek sekejap. Saya nak pastikan. Kita boleh saja sebut taba'a ke tabi'a ke, tapi saya nak jelaskan. Saya nak confirm fi'il madhinya fa'ala ke fa'ila ke, kan? Okey, saya tulis dulu ya dalam kamus saya. Okey, tabi'a ya, tabi'a yatba'u. Tabi'a daripada bab fa'ila yaf'alu, sami'a yasma'u. Ibu tulis ya. Daripada yattabi'a yatba'u. Tabi'a yatba'u. Saya tak tulis baris, ibu-ibu tulis baris sendiri. Tabi'a yatba'u. Fa'ila yaf'alu. Jelas ibu ya? Okey. Jadi bab fa'ila yaf'alu sulasi mujarrad. Okey, sekarang ni kita baca yauma tatba'uha ar-radifah. Okey. Tabi'a yatba'u. Kenapa kita baca tatba'u? Kenapa dibaca tatba'u? Kerana fa'ilnya muannas. Mana fa'ilnya? Kalimah ar-radifah. Kalimah ar-radifah. Okey, kita tengok pula kalimah radifah tu datang daripada apa? Okey. Ibu ayah, kalimah radifah adalah isim fa'il muannas daripada, kita tengok fi'il madhinya bagaimana. Okey, fi'il madhinya radifa. Radifa yardafu ya. Fi'il madhinya radifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radifa mudhari'nya yardafu. Begini. Okey, radifa yardafu. Apa dia makna radifa yardafu ibu ya? Apa dia makna radifa yardafu? Radifa yardafu maknanya mengikut. Tabi'a maknanya mengikut. Ya. Jadi ibu ya, radifa ni maknanya ikut. Tabi'a pun ikut. Radifa pun maksudnya ikut. Jadi di sini radifah apa yang ikut ni? Tatba'u mengikut, hanya. Nya tu apa nya? Nya tu muannas tu. Mengikut akannya, nya apa? Nya tu ar-rajifah tadi. Mengikut akan ikut tiupan yang pertama tadi yang namanya rajifah tadi, akan mengikut rajifah tadi ar-radifah pula. Seulang ibu ayah, tiupan sangkakala yang pertama dipanggil ar-rajifah. Tiupan sangkakala yang kedua dipanggil radifah. Ar-radifah. Kena jelas betul ya. Okey. Jadi mana dulu? Pertama ke yang kedua? Yang kedua lah, yang pertama dulu. Kemudian baru yang kedua. Baru yang kedua. Jadi yang kedua tu mengikut ke diikut? Yang kedua mengikut. Yang kedua mengikut yang pertama tadi. Saya ulang balik. Tiupan sangkakala pertama namanya ar-rajifah. Tiupan sangkakala yang kedua ar-radifah. Maka ar-radifah ni mengikut kepada ar-rajifah. Ar-rajifah dulu baru ar-radifah. Jelas? Okey, tengok apa dia makna ar-radifah. Tengok dulu. Ar-radifah dalam tafsir bagi tahu an-nafkhatu ats-tsaniyah.
an-nafkhatu ats-tsaniyah, tiupan yang kedua. Jadi ar-radifah adalah tiupan yang kedua. Yang mana tiupan kedua ni mengikut yang pertama. Kita baca tafsir lepas ni insya-Allah ya. Ulang balik ibu ayah. Ulang balik. Tatba'u fi'il mudhari'. Tatba'u fi'il mudhari', mengikut. Mengikut. Boleh juga terjemah akan mengikut. Okey. Hanya, ha tu nya. Nya tu apa? Nya tu ar-rajifah tadi. Mengikut akannya, dia jadi maf'ul bihi ya. Mengikut akannya, mengikut tiupan sangkala yang pertama tadi. Apa yang mengikut? Ar-radifatu. Oleh itu ar-radifatu tu fa'il kepada tatba'u. Fa'il kepada tatba'u. Nampak tak? Ar-radifatu itu muannas ibu. Maka fi'il pun ikut muannas. Jelas ibu ayah? Okey. Sekarang ni saya nak meraihkan ibu ayah yang ada asas yang agak tinggi. Saya nak meraihkan. Yang lain dengar dulu. Tak faham tak apa, tapi dengar saja. Ha di sini, tatba'uha. Di sini ha ni dhamir kan? Dhamir kan? Ni kita panggil ha ibu, kita panggil sebagai dhamir. Kerana dhamir ni jadi maf'ul bihi, kita panggil dhamir mansub. Dhamir mansub. Kenapa mansub? Kerana dia maf'ul bihi. Maf'ul bihi i'rabnya i'rab nasab. Okey, kita panggil dhamir mansub muttasil. Kenapa muttasil? Dia bercantum dengan fi'il tadi. Dhamir mansub muttasil. Okey. Jadi tatba'uha, mengikut akannya, akan ar-rajifah tadi. Apa yang mengikut? Ar-radifah yang mengikut. Okey. Siapa faham, faham. Siapa yang tak faham, tak apa. Ibu ayah dengar dulu. Dengar saja dulu dan ulang kaji balik insya-Allah. Nanti bila sampai masa kita belajar mengenai maf'ul bihi dalam bentuk dhamir, ibu ayah akan faham insya-Allah. Sikit-sikit kita belajar. Saya ulang balik ibu ayah. Ar-rajifah, tiupan sangkala yang pertama. Ar-radifah, tiupan sangkala yang kedua. Kenapa dipanggil ar-rajifah? Daripada rajafa yarjufu, maksudnya goncangan yang sangat dahsyat. Ar-rajifah adalah isim fa'il mu'annas. Kalimah ar-radifah daripada radifa yardufu tadi apa? Radifa yardafu ke tadi, kan? Tadi apa? Radifa yardafu kan? Radifa yardafu, fa'ila yaf'alu. Apa maksudnya? Mengikut. Tabi'a yatba'u. Jadi dipanggil radifah kerana dia mengikut kepada sangkala yang pertama tadi. Okey, itu baru dia punya terjemah, belum lagi masuk tafsiran. Kita masuk tafsiran sekarang, sikit-sikit. Saya baca tafsir dia. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Ay hina tataharraku al-ardu wa tattaribu al-jibal. Maksud yauma tarjufur rajifah, maksud tatba'uha ar-radifah dari segi tafsirnya apa dia? Yakni ketika bergeraknya ataupun bergeraknya bumi dan bergoncangnya gunung ganang, kaqaulihi ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam ayat lain, yauma tarjuful ardu wal jibal, surah Muzammil, pada hari bergoncangnya bumi dan gunung ganang. Summa, kemudian tatluhas sama, gunung ganang bumi hancur, kemudian tatluha as-sama, kemudian mengikutnya oleh langit. Langit akan ikut hancur. Fatanshaqqu bima fiha minal kawakib wa tantathir. Maka apa yang berlaku ibu bila langit pun hancur, apa berlaku? Langit akan terbelah. Langit akan terbelah, hancur lebur dan berkecai-kecai. Bulan bintang akan berkecai-kecai. Wa qila ar-rajifah hiya an-nafkhatu al-ula allati yamutu biha jami'ul khalaiq. Dikatakan ar-rajifah maksudnya tiupan sangkala yang pertama yang dengannya mati semua makhluk. Wa taliha an-nafkhatu ats-tsaniyah. Kemudian mengikutnya oleh tiupan yang kedua allati yakunu 'indaha al-ba'ts. Tiupan kedua inilah berlakunya hari kebangkitan. Tiupan yang pertama hancur, semua mati. Semua dimatikan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semuanya akan mati. Semuanya akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua atas muka bumi ini semuanya fana. Fana maksudnya tak kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang maha mulia lagi maha perkasa.
lagi maha perkasa, lagi maha mulia. Okey, semuanya akan binasa, semuanya akan fana. Jadi ibu ayah, tiupan pertama namanya ar-rajifah, menghancurkan semua. Yang kedua dipanggil ar-radifah, itu adalah hari kebangkitan. Bermulanya hari kebangkitan, tiupan yang kedua. Okey, boleh ibu ayah, kita stop tu dulu. Jadi ayat 6 dan 7 semua jelas? 6 dan 7 semua jelas tak? Siapa yang dah tahu makna ar-radifah dah jelas semua? Sebelum kita masuk ayat 8, kita jangan laju sangat, biar slow-slow je, biar faham satu-satu ayat. Ibu salin semua insya-Allah ya ibu? Salin kan? Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Allah bagi faham ibu ya. Alhamdulillah. Kita kena belajar ni. Saya dan ibu-ibu kena belajar pasal kita akan menghadapi hari ni. Kita akan menghadapi hari ar-rajifah ni. Ar-rajifah mungkin harap-harap kita tak menghadapilah ar-rajifah ni. Ketika mana tiupan sekali yang pertama ibu ayah, hanya orang kafir saja akan merasa. Orang beriman tak merasa. Orang beriman ibu ayah, sebelum kiamat, Allah Ta'ala akan hantar satu angin bayu yang sangat lembut yang akan masuk kepada orang beriman dan mematikan orang beriman. Orang beriman di akhir zaman nanti, sebelum kiamat, orang beriman akan mati dulu. Selepas orang beriman semuanya mati, maka tidak ada lagi yang ucapkan Allah, Allah, Allah. Maka ketika itulah akan berlaku kiamat. Pada ketika kiamat nanti, orang berzina pun dekat tengah jalan aja. Kaabah pun dah tak ada fungsi dah. Jadi ar-rajifah insya-Allah orang beriman memang tak rasa. Tapi ar-radifah kita semua akan merasai bangkit hari pertama ni pada mahsyar nanti. Okey ibu ayah. Jadi kerana kita akan menghadapi semua ni, kalau kita tak menghadapi ar-rajifah pun kita akan menghadapi mati. Mati pun kiamat kecil. Kita kena sentiasa bersedia ibu ayah. Kena fahamlah, kena faham insya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Habis ya? Qulubun, masuk pada qulubun. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulubun, apa dia qulubun? Ibu ayah, qulubun adalah jamak pada qalbun. Satu hati dipanggil qalbun. Satu hati. Okey. Jamak pada qalbun adalah qulubun. Saya tulis kejap ya. Okey. Satu hati qalbun. Kalau banyak hati ataupun hati-hati manusia, qulubun. Qulub. Okey. Bahasa kita sebut kalbu, bertahta di kalbu. Tak apalah, bahasa kita, bahasa Melayu kalbu. Bahasa Arab ni sebut betul-betul qalbun. Kalau bahasa Arab dengan qaf. Dengan qaf. Kalau bahasa Arab kita sebut dengan kaf, kalbun, maknanya apa ibu? Kalau dengan kaf, kalbun, apa maknanya kalbun? Kalau dengan kaf, anjing. Anjing. Kalau dengan kaf, anjing. Ni dengan qaf. Qaf qalbun, hati. Sebenarnya qalbun terjemahnya jantung. Tapi kita ambil qalbun ni dari segi apa? Dari segi maknanya qalbun ni hati. Hati apa? Bukan hati yang kita nampak merah ni. Hati nurani kita. Hati dalaman yang tak nampak tu. Hati yang batin tu, yang tak nampak tu. Okay. Jadi qulubun, hati-hati manusia. Sebelum teruskan, qulubun ni jamak apa ibu? Jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim? Qulubun. Jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim? Qulubun. Tu apa nama jamak tu? Tak ibu, tadi saya tanya antara dua, jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim? Antara dua. Kenapa ibu jawab jamak taksir ni? Ibu, macam mana? Qulubun jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim? Ibu tak yakin. Betul lah jamak taksir, saja saya bagi pilihannya salah. Ibu jangan tukar-tukar. Betul lah tadi tu jamak taksir, saja saya nak uji ibu. Ni tukar dah. Jadi ibu, dia jamak taksir lah. Ibu kena confident lah, kena yakin lah. Kalau jamak muzakkar salim, mesti ada tambah waw nun.
di belakang ataupun yanun. Dalam ibu ni jamak taksir ibu. Boleh ibu ya? Ramai-ramai dah tukar lah. Kak Azliza pun tukar juga. Okey, tak ada. Bukannya saya nak nak nguji ibu-ibu semua. Biar pegang betul jawapan tu. Jalan ibu ya, jamak taksir ya. Jalan saya ingat tu. Okey, walaupun jamak taksir. Saya dah kata dah ibu ya. Bila jamak taksir, dia muzakkar ke muannas? Bila dia jamak taksir, dia muzakkar ke dia muannas? Bila dia benda jamak taksir, bagus ibu kalau dua-dua. Dia boleh dua-dua, boleh muzakkar boleh, muannas boleh. Okey, biasanya muannas lah, biasanya digunakan muannas. Okey. Jadi qulubun, hati-hati. Okey. Yauma idzin pada hari yang demikian. Yauma idzin maksudnya pada hari yang demikian itu, pada hari tersebut lah, pada hari tersebut. Hari apa tu? Hari apa tu? Hari kiamat lah ibu kan? Pada hari kiamat. Okey. Jadi yauma idzin pada hari itu, pada hari kiamat. Wajifah. Wajifah. Apa pula wajifah ni? Kita tengok kamus. Wajifah ni dari segi bahasanya macam mana? Sekejap ya. Dalam Quran terjemah ibu memang dah ada maknanya kan? Tapi tu tunggu dulu, jangan tulis makna dia. Kita cari dari segi bahasa dia dulu. Wajifah ni. Okey. Apa dia maksud ni? Dia daripada fi'il madhi wajafa yajifu, ya fi'ilnya wajafa. Wajafa mudhari'nya yajifu. Yajifu. Okey ibu tulis ya. Wajafa yajifu. Kita akan belajar nanti dalam surah pertama, surah peringkat kedua tu. Wajafa yajifu. Apa dia maksud wajafa yajifu ni ibu? Okey. Wajafa yajifu ni maksudnya apa? Maksudnya takut. Kalau kita kata wajafa fulan, seorang tu jatuh kerana takut. Kan ada orang dia takut sangat sampai dia terjatuh. Tu. Maksud wajafa ni takut sangat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bukan takut biasa, takut yang bersangatan ya. Qulubun, hati-hati, yauma idzin pada hari demikian, pada hari tersebut, wajifah. Wajifah. Apa dia maksud wajifah? Sangat takut. Wajifah maksudnya sangat ketakutan. Khaifatun qalqalatun syadidatul ittirab. Okey. Bersangatan debar dia sangat bersangatan hingga jadi apa? Sampai boleh jatuh lah macam tu kita kata. Wajifah, hati-hati tu sangat takut. Takut yang kalau manusia ni kalau dia takut sampai terjatuh. Macam tu. Okey, boleh boyah ya. Jadi kenapa wajifah tu? Kenapa muannas? Pasal qulub kan saya kata di qulub jamak taksir tu, maka dia dikira muannas. Di sini dia boleh dikira muannas dan di sini dia dikira muannas. Biasanya muannas lah. Boleh jadi muzakkar tapi biasanya muannas. So, ulang balik. Qulubun, hati-hati. Hati-hati siapa? Hati-hati orang yang tidak beriman khususnya. Okey, tengok tafsiran. Okey, tengok ya. Qulubun, hati-hati manusia. Yauma idzin, pada hari yang demikian, wajifah sangat takut. Absaruha, absar. Apa dia absar? Daripada basar. Basarun jamaknya absar. Absar jamaknya. Apa maksudnya? Absar ni apa ni? Penglihatan. Maksudnya apa? Pandangan. Pandangan boleh, penglihatan boleh. Pandangan. Ibu-ibu kalau kita lah kan, kalau masa sekolah dulu, kalau cikgu marah kita tenung muka cikgu ke kita tunduk? Kalau guru disiplin tenung kita, ibu tenung balik ke ibu tunduk? Ke ibu tenung? Tenung balik. Tunduklah ibu, kita nak pandang pun takut kan. Dah jegir macam tu kan. Kita nak pandang balik pun takut, tunduk. Pasal aku takut tengok. Jadi ibu ayah, absaruha, pandangan mereka, pandangannya, apa? Pandangannya
Nya tu hati-hati, hati-hati manusia. Maksudnya pandangan manusia lah. Okey. Khasyi'ah. Apa dia khasyi'ah? Khasyi'ah tunduk. Khasyi'ah tunduk. Okey. Khasyi'ah ni pada apa? Perkataan apa? Okay, kita tengok ya. Tengok fi'il madhinya apa? Okey, daripada khasya'a yakhsha'u ya. Khasya'a yakhsha'u. Apa maksud khasya'a yakhsha'u? Tunduk. Tunduk dalam bahasa hina. Tunduk hina. Bukan tunduk saja, tunduk hina. Oh, ibu-ibu dah bagi terjemah siap-siap dah. Okey. Jadi khasya'a yakhsha'u maksudnya tunduk. Tunduk apa? Tunduk dalam keadaan hina, gerun. Betul Ibu Nulia? Tunduk kegerunan, tunduk rasa hina, rasa takut semua ada. Jadi absaruha khasyi'ah, tunduk kegerunan. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekarang cakap senang lah. Wal'ayazubillah ibu ayah di padang mahsyar nanti. Di padang mahsyar nanti ibu ayah, dosa kita, dosa yang sangat kecil pun kita akan berasa berat sangat. Dosa yang kecil sangat, dosa pun berasa berat sangat. Berat sangat rasa. Ya Allah. Allahu Akbar. Macam mana ibu ya? Kita ni banyak sangat buat dosa pada Allah Ta'ala. Dosa kita ni banyak sangat. Tapi taubat kita pada Allah, kita banyak main lah ibu. Kita ni banyak tangguh-tangguh lah. Kita ni banyak tangguh sangat. Saya dan ibu-ibu, ayah, kita kena usaha lah. Kita kena usaha supaya kita banyakkan taubat pada Allah Ta'ala. Ustaz, saya mana dia buat dosa besar Ustaz? Saya tak buat dosa besar pun. Saya jaga amal semua. Dosa lah itu, berasa diri baik tu dosa lah ibu. Berasa diri suci, berasa diri kita lah yang paling taqwa, kita lah paling warak, kita lah yang paling soleh, kita lah yang paling banyak buat baik, kita lah paling jaga amal, kita lah pencinta ilmu, kita lah semua kita ni, itulah kena tipu dengan syaitan tu. Berasa diri kita baik, orang lain jahat. Tak, kita ni lah yang banyak dosa. Ketika mana kita tengok pendosa, kita kena pandang, ya Allah, kita tak tahu mati dia macam mana. Entah bila dia mati, dia lebih baik daripada aku. Kan? Kita ni pandang orang, biar pandang orang dengan pandangan kita lebih hina daripada dia. Dia lebih mulia. Cuma dari segi Islam, kita mulia. Kita jangan berasa hina. Kita mulia kerana kita Islam. Betul? Kita nampak orang tak Islam, kita kena rasa kita ni lebih mulia kerana kita Islam. Kerana kita Islam. Tapi bila kita tengok sama saudara kita, atau semua manusia, kita kena rasa kita lebih kurang dari segi amal, dari segi taqwa. Kita tak ada taqwa, tak ada amal. Kena rasa macam tu ibu ya. Kalau kita nak selamat di sana nanti, kita nak selamat dekat sana nanti, masuk golongan-golongan yang dapat redha Allah, dapat perlindungan arasy Allah Ta'ala, dapat naungan Allah Ta'ala, sekarang ni lah kita kena usaha insya-Allah. Tak nak jadi macam orang-orang kafir. Dekat sana nanti, orang-orang kafir, orang munafik, orang yang banyak buat dosa, orang fasik, dekat sana nanti kelang kabut, tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa. Nak beramal walaupun ucap satu subhanallah pun tak boleh dah. Sebelum kita teruskan ibu ayah, tengok ya, bila orang dah mati. Orang mati, dah masuk kubur, ibu ayah, dah nampak dah. Yang kita baca-baca, biasa baca dalam surah Sajadah kan. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absurna, ya Allah, kami dah nampak, wa sami'na, kami dah dengar, kami dah nampak azab kau ya Allah, kami dah dengar. Farji'na, kembalikanlah kami atas muka bumi ya Allah. Na'mal salihah, kami nak beramal satu je amal soleh. Inna muqinun, kami dah yakin ya Allah, dah nampak dengan pandangan mata ya Allah, dah dengar ya Allah. Ibu ayah, pada ketika itu menangis lah macam mana pun dah tak guna dah. Pasal apa? Kita dah nampak dah azab Allah SWT dalam, itu baru dalam kubur. Belum lagi bangkit di padang mahsyar, baru dalam kubur. Ibu ayah, dalam kubur nanti, orang yang kena azab ibu dalam kubur, dia akan minta farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke alam dunia balik. Sekarang ni yang tengah meninggal, yang dah meninggal ni, dan tak bawa amal.
Mereka minta kembali ke alam kita sekarang ni. Alam kita sekarang ni, mereka dah terlepas dah. Dah masuk alam barzah dah. Dah masuk ke destinasi yang lepas dah. Yang seterusnya. Kita masih ada dalam dunia ni. Mereka minta kembali ke alam kita untuk ucap satu je subhanallah. Ya Allah, kami nak ucap satu je subhanallah, lepas tu kau matikan kami balik. Itu dia orang minta satu je subhanallah. Sekarang ibu ayah kita boleh sebut berapa banyak subhanallah? Boleh sebut 2, 3, 4, 100, 1000 subhanallah boleh sebut. Kita yang tak nak sebut. Saya yang tak nak sebut ni. Kita yang tak nak sebut ibu ayah ni. Kita, apa dosa kita ni ibu ayah sampai berat lidah kita ni nak sebut nama Allah ni? Apa dosa kita ni? Kita muhasabahlah diri kita masing-masing ibu ayah. Apa dosa kita ni ibu ayah, sambil masak pun tak nak zikir. Sambil masak Allah, Allah, Allah boleh. Sambil buat kerja, sambil bawa kereta, semua buat apa-apa saja kita banyakkan zikir. Kerana orang dalam kubur, mereka nak kembali ke dunia, nak ucap satu je subhanallah, minta pada Allah, tak dapat. Kita boleh ucap sebanyak-banyaknya sekarang. Jadi ibu ayah, qulubun, hati-hati manusia, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kebangkitan nanti, wajifah, tunduk, ketakutan, absaruha, pandangan-pandangan mereka, khasyiah. Apa khasyiah? Tunduk. Daripada kita semayang khusyuk, semayang yang khusyuk dan tawaduk. Kalau dalam kita ikut jemaah dakwah tabligh tu, dia ada antara dia punya sifat-sifat para sahabat adalah solat yang khusyuk dan tawaduk. Apa dia solat? Sifat sahabat ni. Solat sembahyang yang khusyuk. Apa dia khusyuk? Khusyuk ni merasa tunduk je. Dia tahu dia sembahyang tu, kita sembahyang ilmu, Allahu Akbar, penuh rasa hina diri. Penuh rasa hina diri, penuh rasa kita tak ada apa-apa, kerdil menghadap Allah. Itu yang sepatutnya ibu ayah. Bukan kita pergi masjid pakai cantik-cantik, bagus, Masya Allah. Kita kena pakai cantik-cantik. Tapi kita nak orang nampak kita punya pakaian tu. Nampak telekong kita tu. Telekong apa? Telekong Siti apa-apalah, tak kisahlah Siti apa. Baguslah, Masya Allah. Kualiti kan. Pakai tu, tapi niat kita apa? Niat kita nak orang tengok. Aku ni telekong harga mahal ni. Telekong pula ada copnya kena nampak kat sini. Contohlah kena nampak. Tudung pula, tudung kena nampak cop dia. Kan? Brand apa. Kalau tak nampak, dia selak kasi nampak. Ibu ayah yang dirahmati Allah, apa niat kita? Tengok niat kita. Apa niat kita? Kalau kita sembahyang, Masya Allah, tapi tak ada khusyuk. Tak ada khusyuk, tak ada tawaduk, maka sembahyang, tapi sembahyang tu di-reject oleh Allah Ta'ala. Sembahyang kena bawa hakikat khusyuk. Apa dia khusyuk? Tunduk. Kita tahu kita menghadap siapa. Kita tahu siapa kita. Kita ni tak ada apa-apa. Kita ni hina. Hina. Dahi kita ni, siapa pun ibu, siapa pun ayah, ibu ni Puan Seri ke, Datin ke, Datuk ke, Agong ke, Pemaisuri ke, dahi kena letak dekat tanah, dekat tempat sembahyang. Mungkin tempat tu tadi ada orang pijak-pijak. Tak apa. Wajib letak. Kalau tak letak, tak sah sembahyang. Pasal apa? Tapi kalau orang yang faham lah, kalau orang yang tak faham, dia biasa je. Tapi orang yang faham, dia tahu, dia sujud ni, Allah, hinanya aku, ya Allah. Jadi ibu, di antara dalam sembahyang ni, ketika mana yang kita paling rasa dekat dengan Allah, ketika mana kita sujud. Pasal tu Nabi SAW kalau sujud lama. Nabi SAW ibu ayah, ketika sembahyang fardu, ketika sujud yang terakhir Nabi akan lamakan sikit. Ketika sujud yang terakhir, Nabi akan lamakan, panjangkan sujud tu. Kenapa? Kerana nanti rindu nak sujud untuk sembahyang fardu yang seterusnya, lambat lagi. Maka Nabi sujud, lamakan sujud, dah bangun, tahiyat, lepas tu nak tunggu sembahyang fardu yang seterusnya, lambat lagi. Nanti Nabi memanjangkan sujud akhirnya. Ni siapa kata ni? Ustaz Adi Hidayat, Indonesia, begitu. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, jelas ya, insya-Allah. Okey, Abu Sarha khasyi'ah, tengok tafsiran dia. Ai hunaka qulubun takunu yaumal qiyamah khaifatan muttaribatan qalqatan lima ayanat min ahwali yaumil qiyamah. Di sana ada hati-hati yang pada hari kiamat nanti, hati-hati itu adalah dalam keadaan ketakutan, yang bergoncang. Kenapa? Kerana apa yang dia nampak, mata tu nampak. Mata kan, jatuh ke hati lah. Kenapa hati takut? Pasal mata melihat.
Kerana mata melihat keadaan, kegerunan keadaan pada hari kiamat ni buaya. Betapa gerunnya keadaan pada hari kiamat. Kalau kita kat dunia ni, kalau ada kat padang pasir pun masih lagi ada awannya ke atas, masih lagi ada udara, masih lagi ada pokok-pokok sikit, kan? Tapi ni buaya di padang mahsyar, padang yang terbentang luas. Matahari jaraknya keadaan sangat-sangat panas. Dia kata matahari itu seringkal saja, lebih kurang macam tu kepanasan dia. Siapa yang dapat perlindungan Allah sangat-sangat beruntung. Sangat-sangat beruntung. Antaranya siapa yang buaya? Orang yang hatinya melekat kat masjid. Sentiasa fikir nak kat masjid, masjid, masjid. Sentiasa ingat rumah Allah Ta'ala. Semoga saya dan ibu-ibu jadi pencinta masjid, insya-Allah. Apa azam kita ibu ya? Azam. Azam kita semua, saya dan ibu-ibu semua azam. Kalau boleh, ibu-ibu pesan pada semua keluarga ibu yang lelaki ni, sebelum azan dah dekat masjid. Sebelum azan dah dekat masjid. Biar masa azan tu dah dekat masjid dah. Kalau boleh, insya-Allah. Tolong ibu ya. Kita tolong sama-sama. Tolong sama-sama. Saya ni bukan tujuan saya buat kelas ni semata-mata nak ni. Kita nak ajak semua kembali pada Allah ni. Dah dekat sangat dah. Zaman Dajjal nak keluar dah dekat sangat dah. Macam-macam dah. Ulama-ulama dah pesan pada kita, jaga surah Kahfi, jaga surah Kahfi. Kena istiqamah. Kita kena jaga. Kita kena jaga sembahyang fardu berjemaah di masjid. Kena jaga sungguh-sungguh. Kekuatan rohani tu. Kalau tak mudah kalah dengan Dajjal nanti. InsyaAllah ibu ayah. Tolong ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahya qulubul kuffar. Hati siapa ni yang takut sangat ni? Hati orang-orang kafir. Wa absaru ashabiha dhalilatun haqiratun mimma ayanat min al-ahwal. Dan pandangan-pandangan orang-orang kafir ni, terutamanya pandangan mereka tunduk, berasa sangat hina. Masa tu boleh ke mereka nak bela diri? Tak boleh. Mereka dah tahu dah. Mereka tahu mereka ni memang akan kena seksa, akan masuk neraka nanti. Dah tak ada nak buat apa dah. Tunduk je. Tunduk saja. Tak boleh buat apa dah. Dalam keadaan hina. Bisababi mautihim ala ghairil Islam. Kerana mereka mati bukan Islam. Wa inkarihim al-ba'sa. Dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Jadi ibu ayah, pasal tu kita tak boleh rasa seronok tengok orang kafir mati. Ibu ayah, kalau ada jiran-jiran kita yang tak Islam mati dalam keadaan tidak Islam, kita kena sedih sangat. Sedih. Pasal apa? Bermulalah kehidupan yang sengsara pada dia. Walaupun dia orang sangat-sangat kaya, walaupun masa dia mati dia adalah orang bilioner, jutawan, tapi dia mati dalam keadaan tidak Islam. Nampak zahir macam mati muda. Kubur dia punya jirat dia pun, dia punya kubur pun mahal. Hakikatnya dia sengsara dalam tu ibu ayah. Pasal apa? Orang mati tanpa iman ni, orang mati tanpa iman dia akan sengsara bermula dia mati sampai bila-bila. Tak ada penghujung. Infinity. Tak ada penghujung. Okay. Apa yang mereka kata sampai mereka kena seksa tu? Apa yang mereka kata ni? Okey, tengok ayat ke-10. Ayat ke-10 inilah yang mereka kata menyebabkan mereka kena seksa tu. Apa mereka kata? Ayat 10 ada masa lagi 15 minit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 10. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, mereka berkata. Yaquluna, mereka berkata. Boleh ya. Nak confirmkan balik. Okey. Siapa mereka ni? Yaquluna ay ashabul qulubi wal absari istihza'an wa inkaran lil ba's. Masa kat dunia dulu mereka selalu kata, mereka asyik kata, ya, orang-orang yang masa dekat padang mahsyar tu mereka takut, mata terbeliak, tunduk, mata tunduk, hati takut. Mereka ni yang hati takut, mereka ni yang mata tunduk tu dekat padang mahsyar tu. Apa yang mereka kata kat dunia dulu? Masa mereka kat dunia dulu, orang-orang ni, puak-puak ni, mereka berkata dalam keadaan mengejek, ya, dalam keadaan mengingkari hari kebangkitan. Apa dia orang kata? A'inna. Okey, tengok saya buat ni. Okey. Asalnya nahnu, okey, nahnu
mardufun. Okey, jap ya. Saya tulis. Okey. Yang ni ibu-ibu ya, jangan tulis apa-apa yang biasa seorang tulis ni. Tengok saya tulis ya. Dari segi perbezaan-perbezaannya. Okey. Asalnya, asal ayat ni nahnu mardufun, ya. Mardufun. Okey, apa dia maksud mardufun? Sekejap ya. Ibu-ibu jangan tulis terjemah, jangan tulis terjemah. Ada sebabnya. Okey. Tengok saya tulis dulu. Okey. La mardufun. Apa dia maksud mardufun? Okey. Apa dia nahnu kami? Asalnya kami mardufun dikembalikan. Dikembalikan fil hafirah. Apakah dia mana al-hafirah? Al-hafirah maksudnya kehidupan pertama. Okey. Ulang balik. Nahnu kami mardufun dikembalikan fil hafirah. Fi ni dengan mana kepada ke al-hafirah, kehidupan yang pertama dulu. Al-hafirah, kehidupan yang pertama, maksudnya sebelum mati. Sekarang ni kehidupan pertama. Bila dah mati nanti, takkan kami nak hidup balik? Takkan kami hidup balik? Mana ada? Pasal apa? Nabi beritahu lepas mati ada hidupan lagi. Nabi beritahu lepas mati ada kehidupan. Itulah kehidupan sebenarnya. Mereka pun kata, mana ada? Lepas mati, mana ada hidup? Jadi makna asalnya nahnu kami mardufun, dibangkitkan ataupun dikembalikan fil hafirah, pada kehidupan yang pertama. Okey. Tengok tu sebut Kalau kita nak kuatkan ayat ni, nahnu jadi inna. Nahnu saja kami. Tapi kalau inna, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami mardufun. Okey, tengok saya tulis. Mardufuna fi al-hafirah. Okey. Bila dia nak kuatkan makna tu, dia datangkan inna. Sesungguhnya kami, dia akan timbulkan persoalan lagi. Sesungguhnya kami dikembalikan pada kehidupan yang pertama. Ini ayat yang menegaskan. Tapi mereka menafikan. Kejap lagi saya datangkan. Okey. Sekarang ni ibu ayah. Okey. Kalau timbulkan persoalan, macam ni tambah hamzah di depan. Hamzah. Adakah? Sekejap ya. Tengok saya buat. Minta maaf lah saya tulis lambat sikit ya. Allah. Tertekan pula. Okey, abaikan tadi tu. Tengok saya tambah hamzah. Tambah hamzah di depan. Hamzah tu soalan. Adakah? Nampak? Adakah itu menimbulkan kesangsian. Adakah sesungguhnya kami ni dibangkitkan pada kehidupan yang pertama? Mereka bukan tanya nak tahu ibu ayah. Bukan mereka tanya nak tahu. Mereka tanya ni mengejek. Beza tanya nak tahu. Contoh. Ya Rasulullah, betul ke lepas mati ni ada kehidupan? Kami akan dibangkitkan ke? Ibu ayah tengok ya, cara saya tanya. Ya Rasulullah, betul ke lepas mati ni ada kehidupan yang lain? Kami akan dibangkitkan ke? Satu lagi. Betul ke lepas mati ni? Betul ke lepas mati ada hidup lagi? Betul ke? Nampak? Mana yang bentuk menghina, mengejek? Pertama ke kedua? Soalan sama. Tapi mana yang nada mengejek? Yang kedua. Ini yang kedua ni. Ini nada kedua, ibu ayah. Faham ya? Ini nada yang kedua tadi. Jadi, mereka tanya, bukan tanya nak tahu. Ini tanya sombong. Jadi, saya ulang balik. Kalau a'inna, saya tulis balik ya. Okey, ibu ayah tengok. A'inna mardufuna. Okey. Mardufun, mardudun. Ya Allahu Akbar. Tu saya salah tulis. Marduduna. A'inna la mardudun. Kenapa ibu tak ada tegur saya? Sorry. La mardudun. Boleh radda kan? Radda ya ruddu.
Tu saya rasa pelik tadi. Inna, mata saya ni tu sikit. Inna lamarduduna fil hafirah, bukan lamardudun, maaf ya. Lamardudun, mardud ni daripada rodda mardud ni isim maf'ul dia, mardud ditolak. Boleh kalau saya silap tegur cepatnya, jangan biar yang tu. Boleh insya-Allah ya. Inna lamarduduna fil hafirah. Adakah kami semua, ada lam kan, lam tu lam takkid. Adakah kami benar-benar akan dikembalikan fil hafirah pada kehidupan yang pertama? Itulah ibu ya. Soalan balik, yaquluna, mereka semua kata, kenapa? Di dunia dulu mereka semua kata, inna, adakah sesungguhnya kami ni, bukan mardudun saja tapi ada lam mardudun, benar-benar akan dikembalikan fil hafirah pada kehidupan yang pertama. Jadi mereka tanya, sebut dengan benar-benar lam takkid tadi tu, apa tujuan? Betul-betul nak mengejek, jadi yaquluna, mereka berkata, adakah ya wahai Muhammad, adakah sesungguhnya kami ni betul-betul ke kami ni akan dikembalikan nanti macam kehidupan yang pertama, al-hafirah, kehidupan pertama kat dunia dulu, betul-betul ke? Tanya ni mengejek, bukan tanya nak tahu ibu ayah. Jelas tak ibu ayah semua insya-Allah? Okey, tengok kalimah mardudun daripada radda. Ibu ayah tengok kalimah radda. Okey, sekejap ya. Cuba tengok fi'il madhinya radda. Radda ada berapa huruf ibu? Radda berapa huruf? 3 huruf. Bila fi'il madhi 3 huruf, isim maf'ul datang atas wazan maf'ulun. Bila 3 huruf, isim fa'il datang fa'ilun. Isim maf'ul datang atas wazan maf'ulun. Maka radda jadi mardudun. Mardudun. Mardud maksudnya yang ditolak. Radda menolak. Ataupun kembali. Mardud yang dikembalikan. Jadi kalau ramai dikembalikan, marduduna. Dikembalikan. Okay, ada lam mardudun, benar-benar dikembalikan, macam tu. Inna, adakah sesungguhnya kami ni, lamarduduna, benar-benar dikembalikan fil hafirah pada kehidupan yang pertama. Nadanya nada mengejek Nabi SAW dan juga para sahabat. Jelas tak ibu ayah semua? Jelas tak, nampak tak gaya mengejek tu? Boleh bayang tak gaya mengejek tu? Mereka mengejek Nabi SAW. Bukan tanya nak tahu, tanya nak mengejek. Maka ibu ayah, masa kat dunia dulu mereka mengejek Nabi. Mana ada hari kebangkitan, mana ada hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala menceritakan balik apa yang mereka cakap dulu kat dunia. Bila? Ketika mana mata dah terbeliak, mata dah ketakutan, hati dah sangat-sangat takut, mata dah tunduk pada hari itu, maka Allah bagi tahu apa sebab mereka jadi macam tu. Sebab ni ayat 10. Masa kat dunia dulu mereka kata, adakah benar-benar kami ni akan dikembalikan pada kehidupan yang pertama? Maka masa ketika itu dah tak guna dah tak bererti dah penyesalan pada hari itu ibu ayah. Ini tanya ibu ayah, syukur tak ibu ayah? Syukur tak? Ibu-ibu syukur tak? Kita ni Allah bagi iman, Islam, hidayah pada kita. Ibu syukur ke tak syukur ni? Apa kita rasa sekarang ni? Ya Allah, daripada bilion umat manusia ni, kita ni Islam pula duduk kat negara Islam. Duduk kat negara Islam pula punya banyak masjid, banyak kuliah. Walaupun kita bukan orang Arab, banyak kuliah, tak ada siapa kacau. Kita ni, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk dekat pada Allah Ta'ala ni, boy. Mana-mana masjid berlumba-lumba buat majlis dekatkan kita pada Allah. Berlumba-lumba, boy. Allahu Akbar, boy. Masa saya duduk kat Mesir dulu, saya pernah setahun kat Mesir, bukan belajar Al-Azhar, saya menegani selamat kat Mesir dulu. Kita lelaki kan, saya bukan belajar Al-Azhar, tak layak. Saya masa kat Mesir dulu, saya 3 tahun di Malaysia, ambil diploma. Masa tu franchise, muadalah. Masa tahun saya sepatutnya, tahun akhir itu ijazah saya ambil saya di Malaysia diploma, ambil ijazah di Al-Azhar setahun. Masa tu Allah uji ditawakufkan, dibatalkan franchise tu. Tak apalah, saya pergi juga, saya menegani selamat, tak ada zakat. Masa tu ibu ayah, kalau nak pergi majlis-majlis ilmu ni, pelajar Malaysia ni, masa zaman Husni Mubarak tu, kalau nak pergi, kan, kena hati-hati. Kalau salah pergi, kena tangkap. Itu negara Mesir tu, negara Arab tu, ibu ayah.
Ini kita kat Malaysia ni, mana ceruk rantau, mana ceruk pelusuk pun pergi belajar agama, tak ada orang nak kacau lah. Ya Allah, tak tahu nak kata lain buaya. Kita boleh tulis kat Facebook, tulis kat ni, kita boleh buat Google Meet macam ni, belajar agama. Kalau ya Allah, tak tahu nak kata, dekat TV kita saja pukul awal pagi berebut-rebut stesen TV buat majlis-majlis ilmu dekat TV, kan? Dulu masa ibu kecil-kecil, apa dia cerita ilmu yang ada? Mukaddam arwah Datuk Hasan Azhari. Lepas tu Forum Perdana Orang Islam. Itu je lah. Masa ingat tak? 80-an dulu. Mana ada cerita agama lain? Sekarang ni, wah, Masya Allah, tabarakallah. Kan? Lepas tu dulu ada jejak Rasul lah, tu ingat. Lepas tu dah tak ada dah. Lepas tu dah datang macam-macam lagi. Rancangan-rancangan agama. Kan? Syukur sangat ibu yang syukur sangat. Syukur sangat kita dapat kenal Allah Ta'ala. Tapi buaya, kita kena ingat, bukan kita saja, kita kena bawa keluarga kita juga. Boleh buaya ya? Tolong saya. Saya boleh sampaikan pada ibu buaya saja. Ibu buaya sampaikan pula kepada yang lain. Sampaikan kepada yang lain, insya-Allah. Boleh bu? Azam kita sama-sama. Kita bukan belajar agama ni untuk kita saja, kita nak sama-sama ajak semua orang dekat pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Inilah saham akhirat kita. InsyaAllah buaya ya. InsyaAllah. Minta maaf segala kekurangan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Ibu Afwan wa iyyak. Terima Ibu. Terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma. Saya tak boleh tulis Ustaz. Ibu? Tak boleh tulis, nak type tu tak boleh. Nanti Ibu dengar balik betul ya. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.